kita niat saja untuk hajat kita saja kedua orang kita semayang dari dijat musuh. Okey, baik. Sahabat-sahabat, daripada video yang kita tengok tadi, ada beberapa perkara yang saya fikir ia penting untuk kita berikan penjelasan ataupun kita ambil manfaat. Pertama sekali disebutkan bahawa himpunan yang dibuat ni adalah untuk mempertahankan agama dan juga negeri ini. Saya tak tahu apa jenis himpunan itu. Setahu saya dia adalah himpunan yang bersifat himpunan selawat. Dan ia dibuat oleh Menteri Besar Kedah, penggerak Menteri Besar Kedah, yang membawa maksud ia bukan program politik. Ia bukan program politik. Cuma bila kemudian Ustaz Zainul Asri sebut, dia kata mulai malam ini sehingga pembubaran DUN, kita minta Allah pertahankan nikmat untuk negeri ini. Pertahankan nikmat. Jadi mungkin dalam hal ini kita mungkin boleh berfikir, sebahagian orang seperti saya sendiri mungkin berfikir juga, adakah sebelum ini ada masalah daripada sudut negeri Kedah? Setahu saya negeri Kedah ditadbir oleh seorang sultan yang beragama Islam dan dia adalah ulul amri di negeri Kedah dan dia tidak pernah berubah. Sultan negeri Kedah ni ulul amri, jadi tak pernah berubah. Yang berubah cuma wakil-wakil disebut sebagai pentadbir seperti menteri besar dan sebagainya, dan mereka semua ini masih lagi dikawal dan terkawal. Dan setahu saya juga sebelum ini juga negeri Kedah memang diperintah oleh orang-orang Islam dan bukan termasuk orang bukan Islam. Kemudian dia kata kita tak boleh lengah-lengah, kena minta tolong Allah Ta'ala, kena buat solat hajat. Untuk solat hajat ni bolehlah untuk buat, apatah lagi kalau kita nak kepada sesuatu dan memang nak sungguh-sungguh nak buat solat hajat, silalah, tak ada masalah lah. Itu ajakan yang tidak menjadi masalah. Kemudian cuma yang ada isu yang agak menarik dekat sini apabila Ustaz Zainul Asri Hafizullah, dia sebut, dia kata semoga Allah pertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama. Jadi bila dikeluarkan isu ni, semoga Allah pertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah, saya dah pening dah. Siapakah musuh-musuh Allah di sini? Sebab dia rekod sebelum itu tentang isu pembubaran DUN. Adakah selepas ini akan boleh jadi akan naik musuh-musuh Allah di situ? Boleh jadi akan naik musuh-musuh Allah di situ. Dan kenapa dikaitkan isu musuh-musuh Allah ini sedangkan dengan pembubaran DUN ini adalah perkara biasa di dalam negara demokrasi. Negara kita adalah negara demokrasi. Jadi bila naik orang lain nanti, contoh orang lain lepas ni, kita kata siapa? Pasti orang Islam juga. Orang yang selepas ini, adakah mereka itu adalah musuh-musuh Allah? Ataupun sekarang negeri berkenaan dimenangi oleh Pakatan Nasional. Tak maaf kalau saya tersilap. Perikatan Nasional. Betul, Perikatan Nasional kan? Betul kan saya kalau saya salah? Saya bukan mahir sangat dengan isu politik dan kita pun tak nak bahas tentang isu politik. Ya, okey, betul. Jadi Perikatan Nasional, adakah selepas ini jika UMNO memenangi kerusi terbanyak DUN di negeri Kedah dan akhirnya mereka memerintah negeri Kedah, adakah UMNO ini dianggap sebagai musuh kerana tidak berada di dalam Perikatan Nasional? Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Allah dekat sini. Dekat situ juga ada amanah yang tidak bersama dengan Perikatan Nasional. Adakah disebut sebagai musuh-musuh Allah? So, kalaulah ia dianggap sebagai musuh-musuh Allah, ini adalah perkara yang tidak benar. Ini adalah gula-gula politik yang telah menggunakan agama dengan tujuan hawa nafsu. Jika benar mereka itu dianggap sebagai musuh-musuh Allah, sekiranya mereka itu tidak dianggap sebagai musuh, sebab DAP mustahil akan menjadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar negeri Kedah. Dan itu bukan tempat negeri berkenaan pun. Dan kalaulah contoh DAP memerintah sekalipun, adakah itu telah dianggap sebagai kita telah diperintah oleh musuh-musuh Allah? Adakah kita telah diperintah oleh musuh-musuh Allah? Tidak juga. Sebab yang mengawal hal ini ialah, khususnya dalam bab agama, ialah Sultan kita, Sultan Kedah. Jadi bagaimana perkara ini dianggap sebagai musuh-musuh Allah dan dimenangkan agama? Siapakah agama dekat situ? Kalau agama dekat situ adalah UMNO, kalau agama itu adalah amanah, kalau agama itu adalah PKR, kalau agama itu adalah parti-parti yang orang Islam ataupun DAP yang mana ada orang Islam yang menyokong DAP, kan? Sekiranya kumpulan-kumpulan lain juga dianggap sebagai membawa agama, jadi apa yang nak dirisaukan? Tak ada perlu kerisauan.
dalam dunia demokrasi, dalam pentadbiran demokrasi, setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih mana-mana parti, mana-mana kelompok yang mereka nak. Kalau kita kata mesti yang membawa agenda Islam, maka di sini kita perlu kempen kepada UMNO. Kita perlu kempen kepada Amanah juga. Kita perlu kempen kepada PAS juga. Jadi, kalau kata sekadar membawa agenda Islam, kerana parti-parti ini membawa agenda Islam. Termasuk UMNO, awak tak boleh nafikan. UMNO memang membawa agenda Islam dan juga Melayu. Jadi, sokongan kita di dalam parti-parti politik ini bukanlah tiket kita di dalam menghakimi akidah dan menilai amalan agama orang lain. Itu perkara asas dan itu perkara yang penting untuk kita fikirkan. Di dalam kempen politik pula, sekiranya ini adalah kempen politik, dalam kempen politik pula, perkara utama perlu diangkat selepas isu-isu berkaitan tentang, sebab setahu saya Ustaz Zainul Asri ni juga dia ada jawatan di dalam PAS, maksudnya dalam parti politik. Sekiranya kita berkempen dalam kempen politik, yang lebih baik yang kita angkat bukanlah isu sentimen keagamaan, tetapi bagaimanakah isu pentadbiran agama ataupun pentadbiran sesuatu negeri, itu adalah lebih baik. Kerana kalau sebagai contoh pada hari ini, wakil-wakil rakyat daripada kalangan Parti Islam se-Malaysia PAS cukup ramai. Bahkan orang Islam, wakil rakyat Islam, setahu saya, mungkin boleh betulkan saya nanti, setahu saya, orang Islam yang menjadi wakil rakyat di Parlimen hari ini, yang paling ramai adalah daripada kalangan orang-orang PAS. Yang daripada background PAS. Ada Tok Guru pun dekat dalam situ. Jadi jika sentimen yang dinaikkan adalah isu sentimen agama, sebenarnya rakyat telah mengangkat orang-orang agama. Bahkan negeri-negeri lain seperti negeri Perlis, seperti negeri Kelantan, Terengganu juga dipimpin oleh orang-orang agama. Tetapi ia juga mempunyai masalah-masalah yang sama seperti negeri-negeri yang lain. Ia bukan sekadar isu agama, tetapi isu pentadbiran yang terbaik. Jangan guna pendekatan agama dengan tujuan untuk nak memperolehi poin di dalam politik. Nabi SAW ingatkan kita, madhiban ja'i'an, 2 ekor serigala, hadis riwayat Muslim. 2 ekor serigala yang cukup lapar dihidangkan kepada mereka dengan sekelompok kambing. Ia tidaklah cukup untuk dianggap sebagai begitu lahap jika nak dibandingkan dengan seorang lelaki yang menjual agamanya kerana untuk mendapatkan maruah dan juga kemasyhuran ataupun jawatan. Jadi yang tu. Jadi kita kena berhati-hati dalam hal berkenaan. Jangan kita pertaruhkan agama untuk kita nak mendapatkan isu-isu yang orang lain tak boleh beat lah. Okay, kita kata ini mereka adalah musuh-musuh Allah contoh. Ia akan menjadikan trigger kepada orang lain. Adakah dengan orang memilih parti yang lain ini sudah musuh-musuh Allah? Tidak. Orang macam saya dan sebahagian daripada kalangan kita yang tidak mempunyai parti politik tertentu, memang tidak ada lah, kami bukan ahli politik. Saya sendiri pun memang tidak ada parti-parti politik mana-mana. Memang saya tidak bergabung dengan mana-mana parti politik. Dan itu pendirian saya sejak dahulu sampai sekarang. Tetapi kita memilih berdasarkan kepada kemampuan dan juga manifesto yang mereka berikan kepada kita. Berdasarkan kepada kepercayaan kita terhadap tokoh-tokoh berkenaan dan juga parti-parti politik berkenaan. Faizal Sa'dun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ke bro ni? Panggil bro, okey. Bro, okey. Alah, sebab gambar panggil Ustaz kan. Saya ni orang Kelantan. Audio okey Ustaz? Saya orang Kelantan dan saya punya background politik ni pun menarik lah. Saya dulu semasa muda kuat PAH. Lepas meningkat dewasa, saya bertukar. Dan bertukar tu Giko Biru lah, UMNO. Okey. Dan boleh tak Ustaz faham, bila saya isytihar untuk sokong UMNO, ada antara rakan-rakan dan juga family yang buat tubik statement, apa nak lawan Islam? Itu tak apa lagi. Ada statement yang keluar, kenapa keluar Islam? Keluar yang tu statement tu. Betul. Itu realiti ni, bukan buat reka-reka ni. Bukan. Ini realiti Kota Baru Kelantan.
Kita punya pemahaman politik yang dibawa oleh PAS sendiri sebenarnya. Saya ni, background saya ni memang saya dulu pun kuat PAS jugalah. Bila saya berhijrah ke KL apa semua, pandangan tu lebih luas, kita belajar, kita berkongsi pendapat, kita lebih terbuka. Tapi kalau duduk di Kelantan, memang itulah orang kata doktrin. PAS adalah Islam. Islam ialah PAS. Dan ianya masih kuat di Kota Baru ni, di Kelantan. Masih Sampai hari kuat. ni lah. Ya, betul. Sampai hari ni. Cuma ada kematangan lah yang berlaku setelah UMNO kalah tu. Dia berlaku banyak benda yang menyebabkan mereka sendiri pun meragui dah pimpinan mereka bila dulu kata A, sekarang kata B. Benda-benda gitu dah. Tapi rata-rata mereka yang tak keluar daripada Kota Baru dan tidak cuba untuk buka minda, mereka masih lagi duduk di dalam kepompong Islam ialah PAS. Bahaya. Bahaya. So saya memang satu lagi saya nak cakap, Ustaz. Benda macam ni Ustaz kena banyakkan perbincangan juga. Hatta benda-benda lain yang Ustaz buat selama ni, benda ni pun bagus sebab kalau kita dapat matangkan orang yang jangan mencari kesempurnaan. Orang kita ni nak cari sempurna dalam pimpinan tu. Dan contohlah sekarang ni, apa yang diharapkan kalaulah PN lah kita cakap yang apa, yang Tuan Guru tu cakap untuk sokong PN kan. Mereka harap kalau PN menang, okay, totally hidup mereka akan jadi sangat-sangat okey, sempurna, agama dijaga, benda jadi murah, semua benda. Mereka tak belajar pada satu hal. Dulu pun mereka yang tukar BN, UMNO, kepada satu benda baru yang mereka harap pun macam tu tapi tak jadi. Jadi benda-benda gini, kita nak Ustaz saya suka bila ramai asatizah kita bercerita berkenaan dengan apa yang berlaku pada zaman lepas Rasulullah SAW kita wafat, apa yang berlaku pada para sahabat yang berselisih. Bila kita cerita benda tu, rakyat akan okey, maksudnya kesempurnaan tu jauh sebenarnya. Tak dapatlah kita nak cari kesempurnaan tu di dunia ni. Siapa-siapa pegang pun mesti akan ada silap. Kalau kita cari silap tu, lagilah jumpa. Walaupun sebanyak mana pun kumpulan berkenaan ada ulama kan? Betul. Itu yang kita kena bagi tahu orang ramai. Ramai ulama tidak menentukan ianya sesuatu yang betul. Sebab timbangan kita macam agama juga, timbangan kita tu mestilah sesuatu yang masuk akal, ada dalil. Benda yang kita boleh tengok maklumatnya sekarang bila-bila masa pun. Maksud saya contoh Ustaz, ketidak dia punya statement yang berubah-ubah. Kami tidak akan membela mereka yang rasuah. Contoh. Tapi dalam bab bila mereka menerima rakan mereka yang ada kes rasuah yang tiba-tiba dibatalkan, ditarik, tak apa pula. Kalau orang lain tak boleh, itu rasuah, itu begitu, itu begini. Tapi bila rakan mereka, tak apa, tarik kes mahkamah apa, senyap. Nampak tak? Padahal mereka ni adalah orang politik yang sama saja sebenarnya. Namanya ulama, pakai serban sikit je okey lah tu. UMNO sekarang pun ada ulama UMNO Dulu kan? Ya. Sekarang pun dikuatkan lagi sekarang ni, Betul. So, mana-manalah kita kena fikirlah. Saya pun tak nak cakap banyak Ustaz. Itu pandangan saya lah. Terima kasih banyak bagi ruang saya. Terima kasih banyak Tuan. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bagus. Jangan mencari kesempurnaan. Sebab saya setuju dengan kenyataan tu. Jangan mencari kesempurnaan. Dalam politik ni, orang politik ni, mereka semua sama saja. Iaitu mereka adalah ahli politik. Yang hari ni mungkin mereka berpandangan seperti A, esok mungkin mereka berpandangan seperti B. Bila mereka duduk di satu tempat, kadang-kadang baru mereka melihat, mungkin waktu dia duduk di luar, dia orang ada fakta-fakta dan juga data. Tetapi bila mereka masuk, ia bukan sekadar fakta dan juga data, tetapi
ia adalah lebih daripada itu, iaitu bagaimana untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Macam sekarang PMX, dia sebut dia pandai nak buat ni apa ekonomi apa semua. Sekarang kita letakkan di bahu beliau untuk dia buktikan apa yang dia sebut. Orang politik tak ada masalah untuk menjadi orang politik, tetapi awak perlu jujur, apatah lagi orang Muslim, orang mukmin, dia perlu bercakap atas apa yang dia bawa kan. Al-Muslimu ala uhudihim. Orang Islam ni atas apa yang dia bawa. Tampil saat ini ialah untuk menyelesaikan isu berbangkit berkenaan dengan ucapan saya di program Kedah Berselawan, iaitu berkenaan dengan isu musuh Allah yang disalah tafsirkan, dan pada saat ini saya ingin membuat penjelasan terhadap isu berbangkit. Sebelum pada itu saya mengucapkan permohonan maaf yang tak terhingga kepada muslim-muslimat dan juga rakyat Malaysia yang tersinggung terhadap ucapan yang bangkit. Sesungguhnya saya tidak menyasarkan ucapan itu kepada mana-mana kumpulan dan tidak mention kepada mana-mana parti politik dan juga siapa saja. Yang saya maksudkan dalam ucapan saya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan meridai golongan Yahudi dan golongan Nasrani sehinggalah kamu mengikut jejak langkah kehidupan mereka. Jadi itulah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang menjadi tujuan saya daripada ucapan itu, kerana Islam adalah agama yang konsisten istiqamah dengan akidah perjuangannya dan menolak sebarang bentuk dakwah dan juga usaha daripada musuh-musuh Islam, iaitu dimaksudkan dengan golongan Yahudi dan golongan Nasrani. Mudah-mudahan pencerahan ini akan memberi 1000 keharmonian pada kita semua umat Islam dan Malaysia. Bila bersama-sama kita bersatu, kita berpadu untuk menjaga agama kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dah? Okey, tak apa. Yang pertama dia minta maaf. Yang kedua dia sebut dia tidak tujukan kepada sesiapa pun, sama ada individu ataupun politik. Lalu dibawakan ayat 120 surah Al-Baqarah, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Sesekali kamu tidak akan redha dengan Yahudi atau bukan kamu tak redha, sesekali Yahudi dan Nasrani tidak akan redha kepada kamu, melainkan sehingga kamu mengikuti jalan mereka. Yang tu. Secara jujur, saya kata beliau berjiwa besar untuk mengucapkan permohonan maaf. Itu pertama. Yang kedua, ini secara jujur saya dah tonton tadi. Yang kedua, tujuan dia sebut dekat situ, yang dia sebutkan, dia kata untuk nak pergi bagi kenyataan tu dengan tujuan untuk nak menyatu padukan kita lah. Itu. Tapi secara jujurnya, saya tak nampak pun kaitan ni. Sebab dia kata semoga Allah pertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah. Kemudian sebelum tu disebut tentang pembubaran DUN. Kemudian dia tiba-tiba dia kata ini adalah daripada surah Baqarah ayat 120. Saya tak nampak, saya minta maaf saya tak nampak. Tapi cuma daripada sudut kita kata boleh settle tak kes ni, boleh settle lah sebab dia dah minta maaf secara umum. Dan dia telah sebutkan bahawa dia tidak menyasarkan kepada sesiapa sahaja sama ada individu ataupun politik. Yang itulah Dan saya juga berharap lah, bila dia dah minta maaf macam ni, saya berharap perkataan ni tak boleh diulang lagi lah. Sebab bila dia ulang balik, kalau lagi dia benda yang sama, dan bukan sekadar dia sahaja, orang-orang politik, tak kira pada mana-mana kumpulan pun, sepatutnya buat benda yang sama, iaitu jangan awak menunggang agama, ataupun bukan isu menunggang juga, ataupun menggunakan perkataan yang tidak tepat, yang disandarkan pada agama, di pentas politik. Moga-moga begitu Tak apalah, boleh-boleh husnuzan.